atau nama singkatnya Kelantan merupakan sebuah negeri daripada 13 buah negeri di Malaysia yang kaya dengan sumber asli tempatan dan mempunyai keluasan lebih kurang 14,922 km hektar dan berhadapan dengan Timur Laut Semenanjung Malaysia, berhadapan dengan Kelantan dan bersempadan dengan Provinsi Naratiban Thailand. Lihat kembali masa silam terdahulu, atuk nenek serta tokoh yang kita sanjungi bermati-matian tidak mudah mendapat sesuatu kemerdekaan. Mereka berjuang menentang penjajah agar tanah air tidak mudah dimonopoli hasil kekayaan. Begitu gigih perjuangan mereka. Kita sebagai contoh, kita boleh ambil kisah perjuangan jihad Tok Janggut. Mari kita lihat. Assalamualaikum guys, nama saya Muhammad Sofi Anwar Ami Bersabri daripada DPSU 2G. Okey, seringkali meniti dari bibir ke bibir para sejarawan bahawa tanah Melayu sinonim dengan kekayaan sumber hasil bumi yang banyak yang tidak ternilai. Hal ini sedemikian menyebabkan kuasa-kuasa besar dunia berlumba-lumba untuk menawan tanah Melayu atas satu tujuan yang sama, iaitu ingin mengauk keuntungan dan kekayaan dan hasil bumi tanah Melayu. Sebelum kedatangan kuasa-kuasa besar seperti British, struktur pentadbiran tanah Melayu adalah berdasarkan sistem tradisional. Sultan merupakan pemerintah tertinggi pada ketika itu. Namun, sebaik sahaja British menduduki tanah Melayu, berlaku rombakan secara menyeluruh struktur pentadbiran politik tempatan. British wewenang-wewenangnya mentadbir negeri dengan menggunakan kuasa sultan yang terhad. Apabila British memerintah, kuasa sultan tu terhadlah. Sultan hanya mengambil bidang kuasa berkaitan agama Islam dan adat resam Melayu sahaja. Hal ini menyebabkan munculnya gerakan nasionalisme dan anti penjajah dalam kalangan penduduk tempatan. Di dalam segmen kita pada hari ini melihat skop penentangan pentadbiran British di Kelantan. Tok Janggut merupakan tokoh tempatan yang menentang pentadbiran British di Pasir Putih, Kelantan. Di mata sejarawan, Tok Janggut merupakan seorang pemberontak. Tapi kita lihat nama berbeza dengan kita, sejarawan tempatan, kerana Tok Janggut dianggap sebagai pejuang tempatan yang berhempas pulas menumpaskan kuasa penjajah di tanah airnya. Hai guys, okey, nama dia beri Syahirimi bin Sahrizal daripada kelas DPSU 2G. Okey, apa yang nak saya cakap pada hari ini? Kan bab kata pembentang pertama tadi cakap, kalau kita nak kenal Tok Janggut yang lebih lanjut, mesti kita kena kenal dia. Bab kata orang dulu-dulu, tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, terus jatuh cinta. Nama sebenar beliau ialah Haji Ma'asan bin Munas. Namun, beliau lebih dikenali sebagai Tok Janggut. Sebab apa beliau dikenali sebagai Tok Janggut? Kerana beliau memelihara janggut beliau sehingga paras dada. Okey, Tok Janggut ni dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Saring, daerah Jerang, Pasir Putih, Kelantan, ataupun orang Kelantan panggil Kelantan. Beliau menetap di Kampung Nering, Kelantan dan bekerja sebagai peniaga dan seorang petani. Tok Janggut juga mendapat pendidikan awal di negeri Kelantan dan seterusnya melanjutkan pengajian beliau di Mekah Al-Mukarramah. Okey, beliau juga mahir dalam pelbagai bidang ilmu, termasuklah ilmu persilatan. Dan Tok Janggut juga dikatakan ada pertalian darah dengan Sultan Muhammad ke-5, di mana bonda baginda adalah adik-beradik kepada ayah atau ibu Tok Janggut. Dan ada juga yang mengatakan bahawa Tok Janggut adalah ataupun merupakan anak murid kepada Tok Kupaluh. Di sini dapat kita lihat Tok Janggut mempunyai ikatan dengan Raja Sultan Muhammad ke-5. Selepas perjanjian Inggeris yang pada tahun 1906, pihak British telah mengambil alih pemerintahan Kelantan daripada Siam dan mula membawa pelbagai perubahan, khususnya dari segi pentadbiran. Okey, apa yang British buat?
perubahan yang diperkenalkan telah menyentuh kedudukan dan keistimewaan tradisional di negeri Kelantan. Antaranya yang paling sensitif ialah pengenalan cukai. Kalau tengok, ramai rakyat tempatan terjejas dengan pengutipan cukai di Kelantan. Okey, pada zaman dahulu, Tok Janggut merupakan salah seorang tokoh politik tempatan yang menaikkan semangat nasionalisme dalam kalangan penduduk Melayu, terutama di tanah Pasir Putih Kelantan. Pada awalnya, beliau adalah seorang ketua kampung dan alim ulama serta disegani oleh penduduk di kawasan tersebut. Namun selepas peristiwa tersebut, pentadbiran yang telah dibawa oleh British telah menaikkan semangat Tok Janggut untuk menentang mereka dan menyebabkan Tok Janggut telah membuat gerakan penentangan terhadap kuasa British dan membawa perkembangan kepada politik British serta telah memberi kesan kepada penduduk tempatan. Oleh sebab itulah Tok Janggut amat memusuhi dan menentang habis-habisan, dan timbullah sampai kini Tok Janggut merupakan seorang penentang ataupun penjajah. Itu daripada sudut orang tempatan ataupun pihak British. Bagi saya sebagai seorang orang tempatan, saya mengatakan Tok Janggut seorang penentang kepada British, bukan penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Amira Syafiqah binti Abdul Muiz daripada kelas DPHU 2H. Sebab-sebab penentangan Tok Janggut. Ketidakpuasan hati Engku Besar Jeram. Engku Besar Tun Ahmad dan penduduk kawasan Jeram tidak puas hati dengan campur tangan British di jajahan Pasir Putih. Engku Besar adalah pembesar di daerah Jeram. British campur tangan dalam pentadbiran Jeram dengan menasihati Sultan Muhammad supaya membina sebuah pondok polis di Pasir Putih. Kerajaan British juga campur tangan dengan melantik seorang pegawai daerah untuk mentadbir jajahan Pasir Putih yang dahulunya dikenali di bawah Engku Besar Jeram. Pelantikan pegawai daerah ini menyebabkan Engku Besar Jeram kehilangan hak yang diwarisi turun-temurun sejak abad ke-18. Engku Besar Jeram seterusnya kehilangan kuasa, wibawa dan keistimewaan. Engku Besar Tun Ahmad hanya berkuasa sebagai Tok Kueng Muda, iaitu kedudukannya lebih rendah daripada Tok Kueng Penggawa. Sebelum perubahan ini, Tok Kueng adalah di bawah kuasa Engku Besar Jeram. Engku Besar juga telah kehilangan hak memungut cukai-cukai. Sebaliknya, beliau terpaksa membayar cukai ke atas tanah yang menjadi hak miliknya seperti rakyat biasa. Engku Besar Jeram yang tidak puas hati dengan sistem pentadbiran British lalu menghasut pengikutnya Tok Janggut atau Haji Mat Hassan supaya bangun menentang dan mengusir British dari Pasir Putih. Tok Janggut dikatakan lebih lama menyimpan dendam dalam hati kerana ayahnya iaitu Panglima Munas dan abangnya Mat Tahir sebelum itu telah dibunuh atas perintah Sultan. Yang kedua, pengenalan sistem cukai baru. Pentadbiran British telah memperkenalkan sistem pentadbiran dan peraturan baru yang menimbulkan rasa tidak puas hati penduduk tempatan. Sebelum pengenalan peraturan baru, cukai atau hasil di Pasir Putih berdasarkan kepada jumlah sekiranya jumlah hasil adalah sangat sedikit dikecualikan daripada cukai. Tanah yang tidak dikecualikan atau diusahakan tidak dikenakan cukai. Misalnya pokok pinang yang kurang daripada 10 batang dikecualikan daripada cukai. Peraturan baru yang diperkenalkan oleh pentadbiran British tidak ada pengecualian. Pokok buah-buahan dikenakan cukai 12.5 sen setahun. Sirih dikenakan 5 sen sejunjung. Lembu dan kerbau dikenakan 20 sen seekor. Pokok-pokok kayu seperti temeru, mendung dan kapur yang hendak ditebang dikenakan cukai RM1 sebatang. Tanah pula 60 sen seekar. Menurut undang-undang baru itu, cukai dikenakan ke atas tanah, bukannya ke atas hasil tanah seperti dahulu. Sebab itu peraturan tanah padi pada tahun 1905 amat longgar, iaitu hanya mewajibkan satu penjuru bersamaan 400 depa tanah padi dikenakan cukai 30 sen setahun. Kurang daripada 200 depa dikecualikan cukai. Selain itu, penduduk Pasir Putih dikehendaki melaporkan
keluasan dan tempat tanah yang mereka miliki kepada Tok Kueng ataupun penggawa. Dengan demikian, rakyat telah dibebankan dengan bermacam-macam jenis cukai yang diperkenalkan melalui sistem pentadbiran baru. Cukai tanah yang diperkenalkan oleh pihak British merupakan sesuatu yang baru bagi penduduk Kelantan. Cukai tanah yang dikuatkuasakan oleh pihak British adalah tetap. Cukai harus dibayar walaupun tanah tidak dikerjakan. Sekiranya gagal berbuat demikian, mereka akan didenda. Penduduk menghadapi kerumitan dalam pembayaran cukai kerana pejabat bayaran cukai hanya diwujudkan di daerah tertentu dan pejabat itu terletak agak jauh. Bayaran hanya boleh dibuat dalam waktu tertentu. Rakyat menghadapi masalah untuk membayar dalam masa yang ditentukan kerana pegawai-pegawai yang bertugas tidak cekap. Rakyat terpaksa datang ke pejabat beberapa kali untuk membayar cukai. Misalnya, Tok Janggut telah datang beberapa kali untuk membayar cukai tetapi gagal membayar dalam masa yang ditetapkan. Pegawai yang bertugas di sana kadang-kala bersikap kasar kepada penduduk di sana. Hello guys, nama saya Muhammad Haris bin Muhammad Zamri dari kelas DPHU 2G. Saya akan menceritakan sikap pegawai British daerah jajahan Pasir Putih. Pada tahun 1912, British menggantikan Encik Saleh, seorang Melayu tempatan, dengan Encik Latif yang berasal dari Singapura sebagai pegawai daerah jajahan Pasir Putih. Beliau telah melaksanakan pelbagai cukai baru yang membebankan rakyat seperti cukai kepala, cukai buah kepala dan cukai pokok buah-buahan. Encik Latif merupakan seorang pegawai yang jujur, dalam tugasnya. Beliau telah bertindak dengan tegas untuk melaksanakan undang-undang cukai yang baru diperkenalkan oleh British. Seterusnya, pegawai daerah dan kaki tangan bersikap kasar terhadap penduduk di Pasir Putih. Mereka yang enggan lewat membayarkan cukai akan ditangkap dan didenda. Ada kalanya rakyat yang lewat membayar cukai harus dimaki dan dicaci oleh pegawai-pegawai. Perbuatan yang kurang ajar ini telah menimbulkan kemarahan daripada orang ramai. Perasaan tidak puas hati semakin bertambah apabila Encik Latif telah menawarkan kontrak bagi mengutip telur, penyu dan langkah ini mendapat tentangan hebat daripada orang ramai yang sebelumnya boleh mendapatnya secara percuma tanpa dikenakan sebarang bayaran. Okey, seterusnya saya akan menceritakan pengaruh luar. Pengaruh luar seperti Perang Dunia Pertama dan dahagi di Singapura pada tahun 1915 juga mempengaruhi penduduk Kelantan, melancarkan kebangkitan terhadap pentadbiran British. Orang Kelantan percaya bahawa British akan mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Pertama. Begitu juga apabila dahagi meletus di Singapura pada tahun 1915. Penduduk Kelantan mendapat berita bahawa tentera India berjaya membunuh orang Eropah secara beramai-ramai. Kesannya, kejayaan dahagi ini menyebabkan orang Kelantan tidak lagi menghormati orang Eropah sebagaimana sebelumnya. Sawadikap, Kamkumka guys. Nama diberi Nur Izzah binti Hairul Asman daripada kelas DPHU 2G. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang peristiwa penentangan Tok Janggut di Pasir Putih, Kelantan. Okey. Kebangkitan pemberontakan Tok Janggut menentang pihak British adalah merupakan suatu lambang
penentangan penduduk tanah Melayu terhadap kehadiran British yang mahu menguasai negeri-negeri Melayu. Beberapa pengkaji mengangkat Tok Janggut sebagai pahlawan Melayu yang sanggup bangun menentang dasar-dasar penjajahan British. Pusat gerakan kebangkitan penduduk tempatan menentang British adalah di Pasir Putih, Kelantan. Pekan Pasir Putih, Kelantan terletak di tebing Sungai Semerak, kira-kira 30 km daripada Kota Baharu, Kelantan. Tindakan penduduk menentang British ada kaitan dengan langkah Britain campur tangan di negeri Kelantan dan Terengganu. Pada 22 Oktober 1910, Yang di-Pertuan Kelantan menegaskan perjanjian tersebut yang membawa kepada pelantikan seorang pegawai British sebagai penasihat baginda dan kuasa British untuk campur tangan dalam urusan negeri sekiranya kerajaan gagal mewujudkan keamanan. Kemerosotan status Engku Besar Jeram, ekoran pengenalan sistem pentadbiran jajahan pada tahun 1904, menyebabkan Tok Janggut menawarkan diri untuk menubuhkan barisan selepas penentangan. Selepas 1904, Engku Besar Jeram hanya menjadi pemimpin muda yang perlu bertanggungjawab kepada Ketua Jajahan Jeram, sedangkan beliau merupakan cicit Tengku Perdana Menteri Kelantan yang menegaskan kerajaan Kelantan. Pada 24 Mei 1915, Tok Janggut bersama hampir 1,000 pengikutnya telah menyerang British di Pasir Putih, Kelantan. Dalam serangan tersebut, Tok Janggut sendiri telah berkorban syahid bersama Tok Abbas dan Tok Husin serta beberapa orang pengikutnya. Penentangan Tok Janggut kepada British dikaitkan dengan persaingan merebut tahta di Kelantan. Pada tahun 1915, beberapa orang anggota kerabat diraja, terutamanya bapa saudara Sultan bersekutu dengan Tutu Besar, Ketua Pasir Putih, berpakat untuk menyingkirkan Sultan. Mereka menggunakan alasan pengenalan sistem cukai yang baru dan rasa tidak puas hati petani terhadap Abdul Latif membawa kepada penentangan secara terbuka. Keadaan yang berlaku menyebabkan Sultan terpaksa bergantung kepada sokongan British untuk meningkatkan kedudukan baginda. Selain itu, terdapat dua punca utama penentangan Tok Janggut. Pertama, tentangan terhadap kadar baru cukai tanah dan tanaman dikenakan ke atas penduduk Kelantan yang dianggap tidak munasabah dan membebankan penduduk. Kesungguhan daripada pemimpin agama, khususnya Tok Janggut, menyedarkan penduduk Melayu agar tidak menyokong sebarang kuasa yang berperang dengan kerajaan Turki. Pendirian Tok Janggut ialah keperluan bagi umat Islam bangun menentang jajahan kafir yang mahu menghancurkan umat Islam. Malahan, ianya adalah merupakan suatu pendirian yang dipegang oleh seluruh penduduk Islam di dunia. Mereka harus berperang mempertahankan kedudukan agama Islam. Pengenalan peraturan baharu seperti cukai tanah, tumbuh-tumbuhan dan juga hasil hutan juga menjadi punca penentangan Tok Janggut. Peraturan ini sangat membebankan rakyat kerana sebelumnya cukai dikenakan berdasarkan jumlah yang diperolehi. British juga mewujudkan banci tanah bertujuan untuk menyediakan rekod pemilik, jumlah dan kedudukan tanah. Justru, sekiranya rakyat gagal membayar cukai, mereka akan dikenakan denda. Tok Janggut juga sangat terkesan dengan pentadbiran yang dijalankan oleh pegawai daerah Pasir Putih, iaitu Cik Abdul Latif. Beliau yang berasal daripada Singapura melaksanakan bentuk pentadbiran yang keras dan bersikap tidak sopan kepada penduduk, khususnya mereka yang berurusan di pejabat daerah. Peristiwa yang berlaku di luar Kelantan turut mempengaruhi perjuangan Tok Janggut, iaitu Perang Dunia yang Pertama dan pengisytiharaan jihad oleh kerajaan Islam Turki ke atas Britain serta kekacauan di Singapura pada Februari 1915. Pada 25 Jun 1915, Tok Janggut bersama lebih kurang 2,500
orang pengikutnya telah menyerang askar Sikh yang berada di Pekan Pasir Putih, Kelantan. Pasukan Tok Janggut kemudiannya telah berundur ke kubunya di Kampung Saring. Askar Inggeris telah menyerang kubu tersebut dan menyaksikan pasukan Tok Janggut berjuang bermati-matian menghadapi serangan tersebut. Antara perjuangan yang bersama Tok Janggut pada hari itu ialah Abbas Berani, Hasan Harimau, Awangah dan Abdul Rahman Anak Kebau. Walau bagaimanapun, akhirnya askar Inggeris yang lebih terlatih dan berpengalaman serta lengkap dengan peralatan perang yang moden berjaya menewaskan pasukan Tok Janggut. Tok Janggut sendiri telah gugur manakala Tengku Besar Tuan Ahmad Haji Said dan Ishak telah melarikan diri ke Reman di Selatan Siam. Mayatnya kemudiannya diarak sekitar Pasir Putih sebelum dibawa ke Kota Baru dan digantung dengan kaki ke atas, kepala ke bawah di Padang Merdeka sebelum dikebumikan di Pasir Pekan Tumpat, Kelantan. Bagi menggulung kesimpulan ini, kesimpulan yang dapat saya kongsikan adalah Tok Janggut atau nama sebenar beliau ialah Haji Mat Hassan bin Munas merupakan seorang tokoh perjuangan serta tokoh ulama yang dapat kita contohi pada masa kini. Beliau menentang habis-habisan penjajah di negeri Kelantan. Kisah perjuangan Tok Janggut ini juga memberi inspirasi kepada kami ataupun semua untuk lebih berani menentang penjajahan pada masa akan datang. Selain itu, kita sebagai generasi muda masa kini perlu mencontohi sikap suri teladan beliau ataupun perjuangan Tok Janggut agar menjadi teladan dan pengajaran kepada kita semua. Di samping itu, pejuang-pejuang kemerdekaan negara telah banyak berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan untuk tanah Melayu. Terdapat beberapa tokoh yang boleh dijadikan contoh atau idola buat generasi kini dan yang akan datang. Segala pengorbanan, rintangan dan penat lelah mereka berbakti untuk negara wajar diteladani oleh setiap rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Menurut kembali kepada sejarah perjuangan kemerdekaan Malaysia ataupun lebih dikenali tanah Melayu, mahu tidak mahu ianya menjurus kepada membincangkan berkenaan perihal kehebatan penentangan tokoh-tokoh seperti Tok Janggut, Tok Kenali, Tuan Mat Kilau di Pahang ya, saya di Pahang ya. Okey, hakikatnya pada ketika itu kebanyakan penduduk tanah Melayu tidak secara terang-terangan memikirkan untuk bebas daripada kepung penjajah pada masa tersebut. Ia juga adalah kepada kepentingan individu atau cenderung kepada kelompok kecil ataupun fokus kepada bangsa Melayu khususnya. Meskipun kebanyakan gerakan kemerdekaan ini menuju kepada jalan buntu gara-gara kekurangan senjata, kurang sokongan kepada orang Melayu, kesatuan orang Melayu, serta terbalik dengan masalah komunikasi yang tidak menentu. Namun gerakan awal menentang ini telah membawa kepada kebangkitan gerakan nasionalisme atau nasionalisme yang lebih jitu serta memberi momentum yang baik terhadap proses kemerdekaan tanah air, island Malaysia. Sebagai seorang rakyat Malaysia, kita hendaklah menanamkan semangat patriotik serta nilai-nilai bumi dalam diri kita agar dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, kita boleh mengambil iktibar daripada kisah perjuangan tokoh-tokoh ulama yang terkenal semasa zaman penjajahan British. Mereka telah melakukan banyak pengorbanan dalam memperjuangkan tanah air untuk membebaskan tanah air kita Malaysia daripada penjajah. Mereka juga telah melalui saat-saat yang genting semasa dalam perjuangan tanah air. Kita seharusnya mencontohi mencontohi sifat-sifat mereka yang berani memperjuangkan tanah air
hal ini kerana apabila kita mencontohi sifat-sifat mereka, kita akan dapat melahirkan perasaan cinta kita akan negara. Mereka juga telah mengajar kita bahawasanya kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bersatu padu dan bersemangat dalam mempertahankan tanah oleh kuasa-kuasa asing. Walaupun kita hidup dalam berbilang kaum Cina, India, Melayu, tapi kita bersatu padu. Selain itu, para ulama juga telah melahirkan generasi muda yang bersemangat bertopik nasionalisme. Kesimpulannya, kita semua haruslah menerapkan sifat nilai-nilai dan semangat patriotik dalam diri kita agar kita semua dapat hidup dalam keadaan yang aman dan bebas daripada penjajah. Dan terbuktilah bahawa kemerdekaan negara kita juga tercapai melalui pengorbanan dan perjuangan oleh para ulama tanah air kita dan nenek moyang kita. Nama saya Nurita. Saya akan teruskan. Akhir kalam kemerdekaan. Kemerdekaan yang dicapai pada Ogos 1957 bukanlah satu proses yang mudah yang boleh dicapai dengan sekelip mata. Matlamat kemerdekaan itu hanya dapat dicapai setelah melalui satu proses yang sangat panjang. Kisah penjajahan negara yang penuh dengan onak dan duri ini sepatutnya menjadikan tauladan dan juga jadi sampai yang mendalam. Kesedaran terhadap strategi licik penjajahan era moden ini memungkinkan kita akan dijajah kembali biarpun kita tidak lagi dijajah dari segi mental. Namun sebaliknya, jika kita terus alpa dek dunia tanpa sepadan kini, tidak mustahil suatu hari nanti akan terus terbelenggu oleh penjajahan mental dan juga terdedah kepada berbagai lagi jenis penjajahan yang unik dan kompleks pada masa akan datang. Diharapkan video yang kami hasilkan dapat memberi dampak positif pada seluruh rakyat Malaysia. Dengan tanpa berjaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam ni. Suka benda pada, suka tanya.